من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkongsi sepatah dua kata berkenaan dengan pengisian rohani sebagi sebutir mutiara. Yang mana program ini di bawah kelolaan projek SPN. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini akan bersama saya Ustaz Mazlan bin Muhammad Bidin, Ketua Panitia Bahasa Arab, akan berkongsikan beberapa tips untuk berjaya. Jadi hari ini insyaAllah Ustaz akan kongsi 6 tips untuk kita berjaya. Apabila kita bercakap tentang berjaya ni, kita boleh uraikan pelbagai benda lah. Berjaya dalam hidup, apabila kaya tu dia kira dah berjaya dah. Berjaya dalam pelajaran dan sebagainya lah. Dan apa yang kita nak fokuskan di sini ialah bagaimana kita nak berjaya dalam pelajaran lah, terutama kita pelajar SPM ni. Kita nak target yang terdekat ialah kita nak berjaya untuk mencapai 11 A+ lah, 12 A+ lah untuk SPM tahun ni insyaAllah. Jadi apabila kita nak berkongsi dengan anda semua ni, yang pertama, yang pertama untuk kita berjaya ni, yang pertama kita hendaklah menanam sifat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tanam sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan lagi. Tak kiralah apabila kita bersyukur, contoh dia kita bangun pagi. Bangun daripada tidur, kita bangun pagi tu, kita bersyukur kepada Allah SWT. Aku masih lagi diberi nafas oleh Allah SWT, diberi kenikmatan daripada Allah SWT, dapat hidup dalam keadaan tenang walaupun negara kita ditimpa dengan pelbagai orang kata musibah sekarang ni, dan kita alhamdulillah masih lagi cukup makan, cukup minum dan sebagainya. Dan apabila kita contohnya bangun daripada pagi, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masuk dalam bilik air, kita dapat mandi. Dapat mandi dengan orang kata dengan sepuas-puasnya kalau nak mandi. Kalau kita umur 17 ni, kita nak samakan dengan kawan-kawan kita, contohnya dia berada di Palestin, di Syria, nak mandi 2-3 hari sekali boleh mandi, syukur alhamdulillah sangat dah. Jadi alhamdulillah kita duduk di Malaysia ni serba mewah, cukup mandi, cukup pakai, cukup makan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz nak kongsi, apabila kita nak berjaya ni, kita hendaklah fokus dalam sesuatu benda. Fokus terhadap pelajaran kita lah, terutamanya kita ni. Kalau orang contohnya, contoh Ustaz nak bagi sini, kalau orang bawa kereta lah contohnya. Dia bawa kereta tapi tak fokus. Sambil-sambil dia memandu tu, dia tengok telefon. Kalau orang puan sambil-sambil memandu tu, dah lagi solek dan sebagainya lah. Tapi apabila dia tak fokus tu, mungkin malapetaka terjadi pada dia. Mungkin aksiden dan sebagainya. Itu kalau tak fokus lah ketika memandu. Yang ni kita nak fokus terhadap pelajaran kita. Kita nak fokus lebih kurang dalam orang kata sekarang ni dah bulan 7. Nak jember kepada SPN tu, pejam celak sekejap je masa tu. Jadi apabila kita nak fokus ni dalam pelajaran ni, kita hendaklah buang ataupun kita hendaklah menjauhi segala benda yang jadi mengganggu kita. Contohnya kalau kita zaman learning belajar melalui PDPR ni, mak ayah beli handset satu seorang, beli seorang handset suruh belajar. Tapi fokus yang kita nak terhadap handset tu, kita nak belajar tapi kita diganggu oleh main game, main macam-macam, berchatting ataupun bercakap dengan kawan-kawan sehingga larut malam, menyebabkan kita tak dapat fokus. Ada sahabat-sahabat kita main game kadang-kadang pukul 2-3 pagi, tak tidur lagi. Bukan kalau duduk asrama boleh dah warden-warden jaga, tapi kalau duduk rumah, kunci bilik, duduk dalam bilik,
Tak tahu, mak ayah pun tak tahu dah buat apa dah. Jadi itu terkesan lah apabila kita kalau kata tak boleh tidur malam duk main telefon, akhirnya terkesan kita tak boleh fokus. Sebab apa kita tak boleh fokus? Sebab pagi esok kita dah tidur lewat dah. Kebetulan pula sekarang ni pun ada yang tengok bola pun ada dah. Piala Euro tak habis lagi. Jadi apabila tidur lambat tu akan memberi kesan kepada kita untuk belajar pagi esok. Kadang-kadang ustaz perhati juga, kadang-kadang ada pelajar kita ni yang kadang-kadang tu nama dia ada tapi tuan tak tahu ke mana tau. Baru ni ustaz buat kelas, baru ni ada juga yang tapi kelas-kelas yang lemah lah tau. Ustaz suruh buat mula-mula masuk Google Meet yang besar. Lepas tu suruh masuk buat kumpulan masing-masing, buat Google Meet kecil. Tapi masih ada lagi yang parking. Dekat nama grup besar tu menunjukkan bahawa tuang tu tak ada, nama je ada. Jadi dia parking nama tu tau. Tak sedar orang lain pun dah masuk kumpulan masing-masing, dia duduk situ lah paling orang tau. Jadi mungkin wallahualam lah, dia sama ada dia tertidur ke ataupun dia tinggal telefon ke mana, wallahualam. Itu dia jawab lah tau. Okey, kemudian yang ketiga ustaz nak kongsikan di sini ialah apabila kita nak berjaya ni, kita kena yakin kepada diri sendiri. Kita kena yakin bahawa kita ni duduk belajar di imtiaz ni sebenarnya mereka-mereka yang terpilih, bukan mereka-mereka yang tersisih. Dan kita kena yakin pada diri kita ni, dan kita sanggup berkorban. Kita sanggup berkorban mengorban masa, mengorban nak kata wang ringgit tak lagi dah. Mengorban masa lah. Sebab kita tahulah bahawa pengorbanan masa kita ni, masa muda lah sebenarnya masa yang paling paling dahsyat sekali ujian dia. Kalau sekarang ni kalau kita nak nak cari sesuatu benda pun bukan masanya lagi lah kita nak cari duit lebih ke ataupun tak bukan masa kita lagi lah. Kita kena berkorban untuk belajar sahaja. Dah bukan kata nak bersukaria tak. Sebab orang muda ni kalau kita tengok keinginan dia tu membuat-buat. Dia ibarat orang muda ni seperti spring. Faham tak? Kalau kita jumpa spring tu, kita tekan slow, dia naik slow. Kita tekan dia kuat lagi, dia akan naik melonjak kuat lagi. Begitu juga dengan jiwa kita ni. Apabila kita nak sesuatu, kita tekan lagi nak mana, maknanya yang lebih membuat-buat lah. Okay, yang keempat, Ustaz nak kongsi di sini, kita hendaklah kena tanam sifat istiqamah. Apa maksud istiqamah ni? Istiqamah dari segi bahasanya lah berterusan. Apa yang kena berterusan tu? Okey, berterusan maknanya kalau kita belajar, kita susun jadual kita, maknanya kita berterusan ikut, follow apa yang kita tulis, apa yang kita targetkan itu dah. Dan untuk target 12A ni bukan senang lah kata orang tak. Calang-calang orang lah untuk boleh sapa ni. Tapi kalau betul-betul dia susun jadual dia ikut peraturan apa yang dia ditetapkan apa yang diajar oleh cikgu dan apa yang dia dengar nasihat daripada mak ayah dia, insya-Allah matlamat 12A ni bukan angan-angan kosong, insya-Allah akan menjadi orang kata realiti lah bagi dalam hidup dia. Dan istiqamah ni juga berterusan ni maksud dia kita buat baiklah. Contoh kawan kita minta kita ajar dia apa yang topik-topik yang dia tak fahami, kita dia minta tolong kita ajar dia, maka istiqamah. Tapi maksud sini istiqamah sini bukanlah kita kena ajar dia semua kita kena jaga juga kawan-kawan kita tu. Janganlah last minute sebulan ataupun 2-3 hari lagi nak periksa pakat tumpu kepada dia pun nak belajar juga. Jadi kalau kita nak istiqamah ni, maknanya start daripada awal ni kita dah tanya dah kawan-kawan kita apa yang kita tak faham, apa yang payah bagi kita tu, nak kita tanya awal-awal. Jangan kata orang last minute barulah nak pergi cari kawan, barulah nak pergi tanya cikgu. Jadi masa tu sebenarnya kita mengganggu kawan-kawan kita. Yang target 12A betul tu, kadang-kadang disebabkan kita tanya dia nak, sebab akhir-akhir last minute tu dia akan nak belajar topik-topik yang orang kata yang arah-arah tinggi, dia nak kuasai benda tu. Jadi kalau kita diganggu dengan soalan-soalan yang remeh, soalan-soalan yang orang kata biasa-biasa je, jadi kesianlah ke dia tu. Okey. Dan kemudian yang kelima Ustaz nak kongsi di sini ialah apabila kita nak menjadi seorang yang berjaya ni, sebenarnya kita kena jaga hubungan kita dengan ibu bapa dan juga guru lah. Ibu bapa ni sebenarnya
mereka lah yang sebenarnya telah mendidik kita sejak daripada kecil lagi. Mereka yang membesarkan kita, dan mereka sebenarnya sebenarnya dulu lagi orang kata makan garang daripada kita ni. Apabila makan garang ni dia tahu arti ni masing, makan gula hak ni manis. Jadi dia suruh kita belajar, carilah ilmu betul-betul, carilah orang kata tuntutlah ilmu betul-betul. Semoga di hari kemudian nanti kita akan hidup orang kata nak kata senang, tak senang juga sekarang ni. Banyak masalah. Ada juga orang yang dok berjaya dalam SPM pun ramai hidup senang, tapi nak khabar dia gitulah. Kalau kata belajar berjaya ni, insya-Allah menjamin sikit masa depan. Okey. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan seorang yang berjaya ni, sebenarnya yang paling akhir sekali, tapi sebenarnya dia dah nombor satu, iaitu apabila kita nak berjaya dalam sesuatu benda ataupun dalam hidup kita ni, kita kena letak agama nombor satu. Agama kita kena letak nombor satu lah. Kita sebagai orang Islam, kita kena ikut segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita semayang, tiap kali kita semayang, di rakaat pertama tu kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayangku, hidupku dan matiku, semua kerana Allah Subhanahu Taala. Kita belajar pun, nak periksa SPM pun kerana Allah Taala. Kita nak kegil lepas SPM, kita nak bekerja pun kerana Allah Taala. Jadi kita kena letak bahawa agama tu merupakan nombor satu lah, dan dia bukan sekadar kata nak hidup atas dunia ni saja, tapi kita nak bawa kepada akhirat kelak. Kita nak bawa agama kita ni bukan sekadar nak hidup atas dunia ni saja. Kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak jumpa dengan nabi-nabi dan sebagainya, dengan ilmu, dengan agama lah, dengan agama kita ni lah. Kalau kita kata nak sampai tahap terpesong tu dak lah, insya-Allah tak ada lah. Nak sampai tahap mutak tak ada lah. Tapi kita bahawa kita letak pada pelajar-pelajar kita, pelajar imtiaz ni, dia di masa depan. Okey, rasanya kita berhenti di sini dulu. Tadi Ustaz cadang nak bagi 6 tips tu, tapi oleh kerana masa sangat mencemburui, jadi Ustaz berhenti di sini dulu untuk kali ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Dan Ustaz doakan bahawa semua pelajar kita ni cemerlang di dunia dan di akhirat semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.